Hai, selamat datang ke cerita hantu saya. Rambut ni memang bongok betul lah. Kacau aku punya time nak cerita. Hai, selamat kembali semula. Salah ayat pula. Okay, kalau korang dah tengok kisah seram yang lepas, which is I cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi dekat kampung I, kali ni I akan sambung pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dekat kampung I, part 2 lah. Part 2 tak adalah, adalah beberapa lagi cerita yang tak cerita, yang kisah-kisah macam ringan-ringan lah bagi I macam ni, macam ringan-ringan sahaja, macam nampak kena kacau. So I macam compilekan semua pakcik-pakcik I punya cerita yang diorang pernah kena kacau sikit-sikit dulu, I ceritakan lah. Yang mungkin ada yang I tak berasa sebab I tak lahir dulu, sebab zaman dulu. And ada juga yang berlaku pada zaman sekarang, jadi tahun lepas pun ada. Jadi so, okay, cerita ni memang cerita betul. Okay, walaupun korang macam merepek ke apa, tapi no, it jadi dekat my family tau. I don't care. I don't mind if you tak percaya. I don't care. Dengar je, okay? Kering. Masku kering. Okay, mari kita mulakan. Music. Okay, kisah kali ni macam more to saka ataupun penjaga-penjaga. Faham tak? Biasalah tu, dekat kampung kan mesti ada macam orang membela macam saka. Lepas tu bila nak meninggal macam susah. Benda tu macam typical, tapi benda tu betul tak? Tapi sampai sekarang benda tu jadi lagi tau. Even though walaupun zaman sekarang macam dah maju, orang still lagi ada pendamping lah, apa benda semua-semua tu kan. Minta-minta lah kita semua dijauhkan daripada benda-benda macam tu. Tapi apa yang jadi ni macam hopefully kita at least kita tahu ke. I don't know. I pun macam berhati-hati jugalah kan. Okay, tak apa, kita cerita. Dekat kampung biasalah banyak saka lah, ada pendamping lah semua-semua kan. Okay, ada satu kisah ni, orang kampung lah. Ni orang kampung, bukan kita orang punya family jadi tau. Tapi boleh kira macam rapat-rapat jugalah. Okay, satu hari digemparkan apa tu berita, ada seorang ni macam dah meninggal lah, macam dah dah meninggal lah, apa lagi. Okay, dah meninggal, tapi dia meninggal ni cara lain sikit tau. I takut nak cerita, tapi macam tak apalah, kita just, ini pun orang lain jadi kan, jadi orang lain. Tapi I ada kat situ. Yang bestnya I ada kat situ. Ya, I ni menyebuk je, aku ni menyebuk. Time tu I balik kampung. Okay, lepas tu dia meninggal. Lepas tu kita semua pergi melawat. Melawat time tu kecoh tau. I ingat lagi tapi time tu I kecil, baru like darjah-darjah 6 tahun. Darjah-darjah something like that lah kot kan. I ingat lagi. Weh, fresh kot. Lepas tu rumah tu jadi kecoh ni. And then kita orang semua pergi. I tak tahu lah kenapa I ikut. Lepas tu no. I datang time lepas dikebumikan. So macam biasalah tu ada majlis tahlil, apa bacaan Yasin semua kan. So I adalah kat situ, kat rumah orang tu. Okay, lepas tu dia kira macam relatif jugalah, macam ni punya ni ke, macam adalah hubungan dengan I punya family kot. I pun tak tahu sangat. Okay, lepas tu I duduk. Lepas tu diorang macam bincang-bincang, diorang dengar-dengar. Biasalah pakcik-pakcik bawang ke, pakcik-pakcik kan bercakap-cakap kan, dengar. Kita pun dengar, kita budak-budak kecil. Sebab I budak kecil lah, I boleh ingat sampai sekarang. Sebab memori I time kecil-kecil tu macam kuat sangat kan. Tapi sekarang macam memori I 2GB, 4GB je, tak banyak sangat, tak upgrade lagi. Okay, so I dengar-dengar kan, diorang kata yang tu meninggal sebab kena cekik dengan putih. Faham tak? Ya, kena cekik macam tu. Apa so I busy body lah. I pergilah dekat bilik tempat yang arwah meninggal kan. Okay, I dengar lah pakcik-pakcik tu macam tengah berbincang-bincang dengan ketua kampung ke whatsoever. I tahu, I menyebut. Ya, aku daripada kecil menyebut kalau dengar cerita-cerita yang macam ni. Mana taknya banyak kena kacau dengan hantu je kerja hidup aku ni. Okay, I cerita-cerita kan. Dia kata yang tu meninggal tu, dia meninggal macam ni tau. Macam dia meninggal macam ni macam tu tak? Apa tak macam orang kena cekik macam tu kan. Okay, lepas tu beremang lah I belum bercerita. Ya Allah, takut. Sabar. Okay, lepas tu dia cerita, dia bincang kenapa meninggal semua kan. Apa nama tu, dia kata meninggal sebab kena cekik kan. Sebab dia nampak ada kesan dekat leher satu macam kena cekik. And diorang kata like hantu tu masuk ikut atas. Kan tingkap zaman dulu kan kat kampung kan,
kan tingkap, and then atas tu mesti ada macam yang tingkap kecil-kecil kan. Faham tak? So dia kata malam tu dia sakit tau. Yang meninggal tu sakit. Okay, lepas tu macam ada orang hantar. Faham tak? Orang dengki kan. I tak tahulah macam mana. Dia kata I dengar tau Kak Punti tu masuk ikut atas, and then nampak dia cekik tau. And then lebam, ada kesan lebam kat leher-leher dia. Ada kesan lebam. Lepas tu ada dia orang kata macam kuku sampai kuku patah. I mean, dia orang jumpa kuku patah dekat katil, dekat bawah katil. Macam kuku yang orang benda tu cekik. Maybe kuat sangat ke apa, I don't know, sampai patah kuku hantu. I tak tahulah kan, sampai patah kuku tu. I pun takut jadi macam sumpahlah boleh bunuh orang kan. Itu maybe orang kata, ada orang kata, orang kampung kata macam tu orang hantar ke macam tu. Faham tak? I pun tak ingat lah macam tu je lah cerita yang dengan. Sebab I busy body kan. So lepas tu dah apa ni, budak-budak ni pergi keluar lah, aku kena halau. Okay, so itu adalah apa yang I sempat dengar. Wallahualam lah, itu apa yang I dengar. Apa yang jadi sebenarnya tahulah. Tapi agak seram lah kalau benda tu betul kan. Kalau benda tak betul pun seram jugalah. Sama je dua-dua rasa dia. So macam kita doakan je lah baik-baik. Hopefully benda tu tak betul lah. Takut lah. Okay, kita move to the next peristiwa, kejadian. Okay, kejadian ni jadi dekat kampung I. Punya guru. Okay, kejadian ni jadi dekat I punya kampung. Apa tu, kita orang ada satu malam tu I dengar juga. Yang dengar I, Pak Busu I, yang last kali dengan atuk I. Ramai-ramai dalam rumah tu, kita orang 3 je dengar tau. Kita orang dengar bunyi harimau mengaum dekat tepi padang, apa tu, like tanah tepi kita orang, tepi rumah kita orang tu. Kan tanah tu kan macam tanah orang lain. Kita tanah orang kata tanah tu ada benda jaga. Means orang tu macam, orang tu kan tak boleh nak selalu tengok kat tanah tu, tapi ada benda lain jaga. Okay, ada benda lain. Time tu I sekolah rendah, I ingat lagi. Okay, lepas tu kita tidur malam kan. Pak Busuk I tidur dalam bilik, I tidur kat ruang tamu ramai-ramai. I mean dengan my family semua kan. Okay, lepas tu tiba-tiba dengan bunyi kuat, dengan bunyi rantai macam sing macam ni apa tu. Lepas tu Pak Busuk I keluar kan. Dia panggil atuk I, kita something like that lah. Lepas tu dengan bunyi harimau, kata bunyi harimau. Di situ lah dia keluar. I macam tak busy body lah. Okay, I tidur. Esok pagi Pak Busuk I tanya, kau dengar bunyi, dia bukan tanya I, dia tanya orang lain lah. Dengar bunyi harimau tak malam tadi ke something like that kan. Dia kata apa so I cakap ada benda ni. Pasal atuk I bukan dengar. Dia kata biar je. Itu macam masa Pak Busuk I tinjau, dia kata dia nampak harimau putih macam berantai. Faham tak? Harimau putih berantai, ditinjau dekat tu. Dia kata tu yang dengar bunyi harimau. Tapi I dengar bunyi harimau je, I tak tinjau. Lah memang tak lah aku nak tinjau, lambat lagi aku tinjaunya. Okay, so Pak Busuk I kata dia tengok malam tu, dia nampak harimau warna putih ada berantai dekat sini. So macam dia macam ni, tapi dia nampak macam bayang-bayang. Faham tak? Kalau you nampak benda tu, you mesti akan nampak sama-sama je bayang-bayang. Kau takkan nampak full HD 4K. Tidak, lambat lagi. Walaupun dah tahun 2020, tak ada, benda tu still lagi memang. Next peristiwa kedua pula pun melibatkan harimau juga. Kisah ke berapa lepas ni, kisah ke berapa 4 yang 3 tak tahu lah, pun tentang harimau juga. Nampak tak? So I rasa benda ni macam betul tau, sebab like melibatkan harimau. Okay, I punya atas tu hilang. Kita orang I tak tahu lah dia, kita orang panggil siapa. Panggil dia ni andak kot. I rasa ni andak. Okay, ni andak kita orang meninggal. Okay, lepas tu anak dia nampak depan kawasan rumah dia orang tu ada harimau dengan anak harimau tengah jalan. Faham tak? Tapi nampak macam, faham tak, benda ni macam saka-saka yang harimau macam tu kan. Dia nampak berjalan dekat depan rumah, keluar rumah ke dalam rumah, I pun tak tahulah kita ni cerita dia macam mana. Tapi seram tau. Dia orang kata walaupun rumah atas, kita orang duduk bawah, atas ada rumah tu bila ada dah meninggal, so macam anak-anak dia semua jarang balik tau. So rumah tu macam ada faham tak, penunggu tu tak, macam ada maybe lah orang tu ada saka, and then like bila dia meninggal tak ada siapa kan. So kadang adalah orang kata, orang nampak lah macam ada benda, ada orang, ada lembaga kita berdiri depan pintu. Dalam rumah tu atas kita orang je tau. Scary sia. Nasib baik tak ada apa-apa. Okay, lepas tu ni jadi dekat Pak Anda I, time dia bawa balik mengaji. Okay, dia bawa balik mengaji. Tapi time ni I tak lahir lagi, ni kisah dulu lah. Dia balik mengaji, dia naik basikal. Biasalah kan zaman dulu kan, kalau pergi mengaji kan naik basikal. Mengaji naik basikal.
Okay, nak masuk rumah dah sampai masuk rumah I tu. Dekat seberang jalan tu ada pokok yang sampai sekarang berhantu tu. Tapi pokok tu dah kena sambar petir. Pokok tu dah kena sambar petir tau sekarang. Dah tak ada, dah sebelah dua. And dah orang tu pun dah potong. Weh, bayangkanlah kalau pokok tu kena palang petir, kalau banyak hantu kat situ. Tak tahulah. Okay, ni Pak Anda I dah dapat naik basikal, nak masuk dalam rumah. Dia nampak kat pokok tu ada pontianak duduk. Kat pokok tu memang banyak betul benda tu. Pokok tu lah yang atuk I suluh tu. Kalau korang tengok yang episode lepas tu, yang atuk I pergi suluh, yang I kata I nampak anjing dia, kat situ. Pokok tu lah. Pokok tu lah yang dia nampak. Pak Anda I nampak kat situ. Takut pula nak sebut kita. Yang malam ni dah lah aku cerita tu ni pukul 3 pagi. Ya Allah, bodohnya Asfahiri. Tapi tak apalah, yang penting lampu kilat tu ada. So kalau tu datang dia sambar. Okay, dia nampak. So dia tempat lari masuk rumah. Okay, lepas tu dulu dekat sebelah rumah kita orang ada pokok ciku tau. Pokok ciku ni nenek saya selalu cakap boleh tanam pokok ciku, pokok jering lah apa kan. Tapi jangan sampai pokok tu lebih daripada atap bumbung rumah kita. Nenek saya cakap tau, nenek macam tu. Jangan lebih pada pokok bumbung kita. Nanti adalah tu benda yang berhinggap kat situ, faham tak? Nenek saya cakap lah. Tak tahu lah tu dulu ke sekarang ke, wallahualam. Kita pun tak tahu. So macam pokok ciku tu keras, literally keras. And then potek I pernah main-main kat situ. Potek I ni lah, potek I memang nakal. Dia lah yang kena sorok dengan hantu lah. Dia kena sorok dengan hantu lah kan. Lepas tu dia pergi dekat pokok-pokok tu, dia main-main petang-petang. Balik tu dia tak boleh nak jalan. Kaki dia tiba-tiba rasa berat, dia tak boleh nak jalan. Dia nangis-nangis macam tu. So nenek I apa lagi, nenek pergi buat dia. Lepas tu dia adalah tu benda menumpang kat kaki dia sebab dia main ke pokok tu. Kawasan pokok tu keras gila tau. Macam nak terbang pun tak boleh. I ingat atuk I cerita ke siapa cerita, nak terbang tak boleh sampai kena panggil ustaz lah, baca-baca dekat pokok tu, dan baru boleh terbang dengan aman. Pokok tu banyak peristiwa macam kena kacau lah, apalah, ada banyak benda-benda hinggap duduk-duduk. Pokok tu kan pokok ciku kecil besar kan. Nanti tahu lah. Okay, last peristiwa yang I nak cerita ni. Peristiwa ni agak seram bagi I sebab I dengar ni jadi dua orang, potek I dengan I gabung je dua-dua. Okay, malam tu macam biasa pukul 10 ke mesti kampung dah senyap kan. Diorang semula tidur pukul 11 ke, paling lambat pukul 12 lah. Okay, sebab habis movie kan. Okay, lepas tu dah jadi senyap, orang lain semua tidur kan. Tiba-tiba I dengar potek I duduk bilik belakang. Lepas tu dia kata dengar macam bunyi benda dekat luar. Macam orang macam dia dengar macam nak try bunyi orang try curi-curi masuk. Ingat macam rumah kita ada perompak ke apa kan. Okay, dia curi-curi masuk dekat pagar kan. So potek I keluar bawa kayu baseball. Sebab diorang yelah kalau expect macam dekat pintu tu macam ada orang nak buka tau. Macam tu. Tapi yang potek I dengar, potek I dengan I je. I je di luar. So I macam I takutlah siapa nak buka tu kan. Lepas tu I nampak potek I macam ni. Dah lagi aku terkejut. Dia macam ni je kan. Macam tu kan. Lepas tu tahu tak kita orang dengar apa? Kita orang dengar suara adik I, Afif tu, dekat luar pintu. Faham tak? Dekat luar pintu. Suara adik I, Afif kan. Okay, siapa tak tahu yang adik I Afif tu, dia tak boleh cakap. Okay, dia special. So dia macam kalau nak cakap dia macam macam tu lah kan. Okay, so malam kita orang dengar bunyi Afif dekat luar pintu. Macam, tapi bunyi Afif macam bunyi marah. Macam Afif kalau marah macam ni tau. Dia macam marah lah kan. Macam tu lah. Macam special kan. So potek I dengan bunyi Afif dekat luar. Bila dia bunyi Afif kat luar, lepas tu kita orang yang peliknya Afif tidur sebelah I. Tentu Afif sebelah I, tapi I dengar suara bunyi Afif dekat luar. Potek I pun dengan baseballnya dengar kat luar. Lepas tu siapa yang dekat luar tu? Sebelah I memang Afif ke plot twist dia siapa sebelah I? Tak adalah, dekat sebelah I memang Afif sebab I tidur dengan dia. Okay, lepas tu potek I nak buka pintu. I memang tak nak usah campur. I memang sedar tapi I baring. Faham tak? Jadi takut gila. Okay, lepas tu potek I nak buka pintu. Tiba dia punya bulu roma meremang. Terus dia tegar hati. Tak apa, tak payah. Lepas tu lama-lama benda tu diam. Weh, masalahnya bunyi adik I dekat luar tau tak? Luar pintu yang gelap gelita tu. Macam tu, macam orang mengamuk. Macam adik I mengamuk. Padahal adik I sebelah I tidur. Faham tak? Habis tu siapa yang mengamuk kat luar tu?
Ya Allah, nasib baiklah putih I tak buka pintu time tu. Ih, takut. Okay, so itu sajalah kisah peristiwa-peristiwa kampung kita. Jangan risau, ada lagi, nanti I akan cerita lagi yang peristiwa dekat kampung I tak habis lagi ya. Nanti kita akan sambung lagi. By the way, thank you guys sebab tengok. And jangan lupa subscribe. And nanti kalau ada apa-apa, komen dekat bawah ya. Bye. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye-bye.